Umum sedia maklum, program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula secara rasmi hari ini. Dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama menerima vaksin petang nanti. Dan pelaksanaan program 3 fasa yang diawalkan 2 hari berbanding jadual asal pada 26 Februari iaitu pada hari Jumaat itu bakal menyaksikan lebih 500,000 anggota Barisan Harapan menerima vaksin. Untuk melihat apa yang berlaku pada hari ini, kita bersama pakar kesihatan awam, Profesor Madya Dr. Malina Osman di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Keutamaan diberikan kepada petugas Barisan Harapan. Bagaimana Prof melihat ia mampu kurangkan risiko golongan ini, terutama petugas kesihatan? Adakah dengan pengambilan vaksin ini, beban mereka akan berkurang di mana mereka mungkin tidak lagi memerlukan pakai PPE dan sebagainya? Adakah itu benar, Prof? Okey, sebelum tu izinkan saya berkongsi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermulanya vaksin apa tu yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia mulai hari ini dan seterusnya, dan kita harap selepas ini fasa 2 dan fasa 3 akan dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi sehubungan dengan soalan yang ditanya tadi berkenaan dengan Barisan Harapan, kalau kita lihat dari segi sudut fiziologi perkembangan antibodi dalam badan seseorang, ia mengambil masa kira-kira beberapa minggu maksudnya tidaklah serta-merta selepas disuntik itu individu berkenaan akan memperolehi antibodi. Dan untuk vaksin Pfizer ni dia ada 2 dos. Jadi maksudnya selepas beberapa ketika barulah seseorang itu akan mendapat antibodi. Sehubungan dengan sama ada mereka perlu memakai PPE ataupun tidak, semua kepatuhan terhadap SOP perlu diteruskan. Pada masa ini kita masih lagi berada dalam pandemik, dalam keadaan wabak. Walaupun seseorang itu telah menerima vaksin ataupun sempurna mendapat vaksin, sehinggalah kita mengisytiharkan nanti kita mencapai imuniti kelompok dan selamat untuk kita kembali kepada kehidupan yang normal, barulah mungkin akan mengurangkan penggunaan dan seterusnya, bergantung pada keadaan ketika itu nanti macam mana. Baik, Prof, kalau kita lihat suntikan vaksin paling awal diberikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham untuk memberi keyakinan kepada masyarakat. Isunya adalah untuk kita meyakinkan orang mengenai keberkesanan dan juga keselamatan. Dan mungkin ada individu lain dalam masyarakat dan juga komuniti yang boleh diusulkan agar menjadi penerima awal supaya sebagai contohnya ketua-ketua masyarakat ataupun ketua-ketua komuniti untuk meyakinkan ahli-ahli masyarakat dan juga komuniti mereka bahawasanya vaksin ini berkesan dan juga selamat untuk digunakan. Okay. Saya menyambut baik kalau saya kata dapat dimulakan, maksudnya pemberian vaksin pada satu tempat dimulakan dengan pemimpin ataupun ketua-ketua di kawasan berkenaan. Ia memberikan satu impak yang bagus kepada mereka-mereka yang merupakan anak buah ataupun ahli kepada komuniti tersebut. Cuma dalam pelaksanaan vaksin ni pada pandangan saya kita masih perlu mengikut fasa seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Tinggal lagi apabila fasa 2 bermula, pemberian vaksin pada individu-individu yang merupakan pemimpin boleh didahulukan berbanding dengan anak buah yang lain. Ia merupakan langkah yang sangat baik sebagai memberikan contoh teladan di samping memberikan motivasi dan keyakinan di kalangan ahli-ahli. Sehubungan dengan itu juga, izinkan saya berkongsi sedikit data mengenai vaksin. Sehingga hari ini kita ada 203 juta seluruh dunia telah divaksin. Manakala tidak ada satu pun kesan samping yang berbahaya ataupun melibatkan kematian akibat vaksin telah dicatatkan. Berbanding dengan jumlah 113 juta yang dijangkiti COVID, melibatkan 2.5 juta kematian. Jadi di situ kita boleh lihat data jelas menunjukkan kepada kita keberkesanan vaksin untuk mencegah penyakit dan juga kematian. Prof, fasa pertama kepada frontliner, kedua kepada golongan yang rentan dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sebagainya, dan fasa ketiga kepada dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas. Adakah perlu juga diberikan perhatian kepada mereka yang berada di zon merah terlebih dahulu untuk mendapat vaksin ini, kemudian barulah kita beralih kepada zon-zon jingga dan juga zon hijau yang lain? Pada pandangan saya, ia bergantung kepada risiko seseorang itu untuk mendapat jangkitan. Tidak perlu distratifikasikan mengikut zon.
kerana jumlah bekalan vaksin pada ketika inilah saya difahamkan memang mencukupi untuk seluruh penduduk Malaysia. Terutama menurut kawasan tu sekiranya terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memang menyebabkan suatu kawasan itu perlu didahulukan. Tapi pada pandangan saya, situasi kita pada masa ini agak baik dengan jumlah telah menurun lebih daripada 19,000 kes berbanding kes maksimal 51-52,000 beberapa minggu yang lepas. Jadi dalam keadaan ini pada pandangan saya boleh dilaksanakan menurut jadual seperti mana yang ada dan mengikut kemudahan logistik dan kemampuan kaki tangan untuk mengendalikannya. Baik Prof, adakah kita mampu untuk memvaksinasi 26.5 juta rakyat Malaysia dan seterusnya membentuk herd immunity ini menjelang Februari depan, atau mungkin boleh kita awalkan lagi untuk kita memvaksinasi ke semua populasi yang tersenarai ini? Okey, kalau mengikut jangkaan ataupun pengiraan daripada Kementerian Kesihatan dijangkakan kapasiti maksimal yang kita boleh vaksin pada satu hari ialah 126,000. Kalau kita melihat kepada angka tersebut dan kita mengambil kira bahawa vaksin dapat diberikan setiap hari, termasuk cuti hujung minggu dan cuti-cuti hari kelepasan, paling awal liputan tu boleh dicapai ialah pada penghujung Oktober tahun 2021. Maksudnya liputan sebanyak 80% dapat dicapai pada penghujung Oktober. Bagaimanapun kalau kita lihat di sini, kita ada kekangan maksudnya di setengah tempat bergantung pada kemampuan anggota kaki tangan kesihatan yang dapat memberikan perkhidmatan dan juga kemudahan logistik sedia ada sama ada mereka mampu atau tidak untuk melakukan pada hujung minggu. Dan juga kita ada cuti-cuti penting seperti hari raya haji, Christmas dan sebagainya di sepanjang tahun. Jadi saya yakin di situ mungkin ada berlaku bukan saya nak sebut kelewatan tapi maksudnya mengikut apa yang sedia ada. Kalau kita fikirkan faktor-faktor berkenaan, saya jangkakan liputan 80% tu kita boleh capai sebenarnya pada awal tahun hadapan ataupun paling lewat sehingga Mac ataupun April. Dan ini juga bergantung kepada kesediaan kita semua rakyat Malaysia untuk bekerjasama mendaftar dan mendapatkan giliran mendapatkan vaksin. Sekiranya kita dapat kerjasama dari semua, maksudnya kita boleh mencapai pada tarikh-tarikh yang saya nyatakan tadi. Jika tidak, mungkin ia akan bertambah lagi kalau misalnya kata ada yang melewat-lewatkan permohonan untuk mendapatkan vaksin tersebut.